SAIDI adalah akronim untuk System Average Interruption Duration Index. Ini adalah satu indeks yang kita gunakan untuk mengukur tempoh gangguan bekalan elektrik kepada pengguna dalam setahun. Untuk tahun 2017, kadar SAIDI di Sabah ialah 241 minit setiap pengguna setiap tahun. Seorang pengguna Sabah akan mengalami 241 minit gangguan elektrik. Ini adalah bersamaan dengan lebih kurang 4 jam. Jika kita bandingkan dengan Semenanjung Malaysia, kadar SAIDI di Semenanjung Malaysia adalah 50 minit, iaitu kurang daripada 1 jam. Kerajaan Pakatan Harapan memahami betapa tidak adil jika kita ada kadar SAIDI di Sabah yang jauh lebih tinggi daripada kadar SAIDI di Semenanjung Malaysia. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan sasaran untuk menurunkan kadar SAIDI di Sabah sebanyak 58% kepada 100 minit setiap pengguna setiap tahun pada tahun 2020. Sebelum saya membincangkan tentang rancangan kerajaan untuk menurunkan SAIDI, saya ingin mengambil sikit masa untuk menjelaskan kenapakah kadar SAIDI di Sabah adalah tinggi. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya Sabah mempunyai result margin purata yang setinggi 32%. Result margin merupakan satu pengukuran di mana kelebihan penjanaan kuasa berbanding dengan permintaan maksimum pengguna. Result margin setinggi 32% di Sabah sepatutnya cukup untuk mencapai kadar SAIDI yang kurang daripada 100, bahkan setaraf dengan Semenanjung Malaysia. Kenapa SAIDI di Sabah begitu tinggi? Masalahnya ialah walaupun secara purata Sabah mempunyai pembekalan elektrik yang mencukupi, pembekalan elektrik itu adalah tidak seimbang antara pantai barat dengan pantai timur Sabah. Result margin di pantai barat Sabah adalah setinggi 66%, tetapi result margin di pantai timur Sabah adalah negatif 33%. Jika ketidakseimbangan penjanaan elektrik berlaku di Semenanjung Malaysia, tiada masalah kerana kita ada grid dengan keupayaan penyaluran yang mencukupi. Tetapi masalah di Sabah ialah rantaian grid elektrik adalah lemah. Satu-satunya talian yang menyambung bekalan elektrik dari barat ke timur adalah talian sepanjang 255 km yang menyambung Kolopis ke Segaliut dengan keupayaan penyaluran di antara 180 hingga 216 megawatt. Kerana penjanaan elektrik yang tidak seimbang dan juga talian yang kurang upaya, maka rakyat di pantai timur Sabah sentiasa mengalami gangguan elektrik. Kita perlu tahu bahawa kadar SAIDI yang saya sebutkan tadi 241 itu adalah secara purata, tetapi itu tidak mencerminkan keadaan sebenar di kalangan rakyat. Hakikatnya ialah gangguan elektrik di pantai timur Sabah adalah jauh lebih tinggi daripada pantai barat Sabah dan Semenanjung Malaysia. Ini bukan sahaja menyusahkan rakyat pantai timur Sabah tetapi juga menjejas pertumbuhan ekonomi kerana industri-industri seperti kilang yang memerlukan elektrik berterusan akan mengelak melabur di pantai timur Sabah sebab risiko ketidakstabilan pembekalan elektrik. Datuk Yang di-Pertua, situasi ini jelas adalah hasil daripada kegagalan merancang oleh kerajaan sebelum ini. Failing to plan is planning to fail. Walau bagaimanapun, kerajaan baru Pakatan Harapan akan berusaha untuk mengatasi masalah gangguan elektrik yang dialami oleh rakyat pantai timur Sabah. Yang paling kritikal sekarang ialah kita perlu menaik taraf talian elektrik di Sabah untuk meningkatkan keupayaan penghantaran elektrik dari pantai barat Sabah ke pantai timur Sabah daripada lebih kurang 200 megawatt ke 400 megawatt. 6 projek pengukuhan dan penaik tarafan grid telah dikenal pasti sebagai projek kritikal untuk memastikan keupayaan penyaluran 400 megawatt ini boleh dicapai, dan jumlah berbelanjaan projek ini adalah 840 juta. Tarikh siap ke semua projek ini dijangka hujung tahun 2021 ataupun awal 2022. Maklumat terperinci 6 projek ini akan dihantar secara tertulis kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu. Kerajaan juga sedang menimbang keperluan untuk membuat projek-projek yang lain. Sebagai contoh, projek Southern Link, talian di selatan yang menyambung pantai barat dengan pantai timur dengan menyambung Kalumpang ke Mengalong. Talian sedia ada sekarang dari Kolopis ke Segaliut adalah di utara Sabah. Kalau kita ada satu talian selatan, maka grid Sabah akan jadi satu loop dan ini akan menambah baikkan penyaluran elektrik di pantai barat ke pantai timur. Saya harap bahawa kita boleh bersama-sama menangani masalah rakyat di pantai timur Sabah tanpa mengira pandangan politik. Sekian saja.